Kalau kita lihat trend sekarang ini, ramai individu yang cuba untuk menceburi dan juga melibatkan diri mereka dalam perusahaan kecil dan sederhana, khususnya untuk menjadi usahawan, sama ada startup company ataupun mereka yang sudah ada perniagaan ingin memajukan lebih lanjut lagi perniagaan mereka. Betul, dan untuk kita mencari jalan yang terbaik, kita perlukan mentor, dan mentor yang ada bersama dengan kita adalah seorang yang sangat tepat untuk berbicara tentang dunia keusahawanan ini. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Ridwan Safrizal, merupakan seorang mentor usahawan. Terima kasih Datuk bersama dengan kami pagi ini. Kalau kita lihat sebenarnya bidang keusahawanan ini sudah pun diterapkan, kalau sekarang di peringkat sekolah pun dah diberi pendedahan di IBT, dan ini perkara yang kita rasa sangat penting untuk kita nak memastikan supaya rakyat kita ada jiwa keusahawanan itu. Sebab peniaga dengan usahawan berbeza. Usahawan dia ada inisiatif, ada inovasi, tapi kalau berniaga sekadar berniaga. Jadi bagaimana Datuk sendiri mungkin kita boleh korek permulaan terlibat di dalam bidang keusahawanan ini sebenarnya? Okey, terima kasih Cik Meg. Alhamdulillah, saya terlibat dalam bidang usahawan ni ketika tahun 2007 dan sehingga sekarang lah. Dan sebenarnya bila kita melibat dalam perniagaan ni, mencipta sebuah produk dan ingin mencapai pasaran, sebenarnya bukan satu agak yang mudah lah. Macam saya sendiri pun dulu bermula di belakang rumah dan jalan kaki memperkenalkan produk rempah saya jenama Syawanis, dan saya bawa masuk kedai-kedai dan baru belajar apa itu consignment, apa itu bil to bil. Dan sebenarnya tak mudah. Sebab apa? Kerana kita sebenarnya bersaing dengan banyak pasaran-pasaran yang produk yang dah telah elit dan telah berjaya. Dan apabila kita tak ada jenama pun sebenarnya pada ketika itu, dan sampai hari pun sebenarnya orang tak kenal. Tapi sebagai usahawan, kita memang harus kena sustain, kena selalu ingatkan, kena selalu sebutkan supaya dapat memperkenalkan produk ni. Dan dalam masa yang sama, saya 4 kali jatuh. 4 kali jatuh sebab apa? Sebab terpaksa jual kereta, tidur kat masjid, kena tipu dengan partner, kena dipermainkan, lepas tu salesman tipu bil, tipu dokumen, lepas tu bila kita collect barang dah hantar tapi dalam tu declare dah hantar tapi rupanya tak sampai, lepas tu barang dah sampai, duit tak ada, hilang. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya dalam dunia usahawan ni. Sebab apa? Sebab inilah yang kena tempuh selama 13-14 tahun yang saya kena tempuh. Jadi apabila sekarang ni saya dah berada satu peringkat yang mana saya dah mempunyai, alhamdulillah, saya ada 7,000 outlet kedai runcit yang mana menguasai di sekitar kawasan Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Pantai Timur, dan termasuk tahun 2020 ni kita akan meneraju pasaran utara pula. Okey. Kalau diceritakan oleh Datuk tu tadi, sebenarnya pengalaman ataupun asam garam dalam kehidupan dan juga perniagaan itu banyak mematangkan bagi seorang usahawan ataupun mereka yang ingin mengusahakan perniagaan. Tapi lebih pentingnya adalah untuk kata Meg tadi, peniaga dan usahawan itu mungkin berbeza. Tapi untuk kita mengusahakan sesuatu produk, sudah mesti ada penjenamaannya, sudah mesti ada pemasarannya. Jadi untuk kita belajar tentang brand marketing itu sesuatu perkara yang bukan boleh kita ambil mudah. Jadi bagaimana Datuk boleh kongsikan tentang perkara-perkara asas dan juga pokok seperti itu? Okey, dia sebenarnya macam saya cakap tadi, apabila berniaga ni, apa masalah yang berlaku adalah seperti modal lah. Modal. Lepas tu kebanyakan usahawan ni dia kena ikut trend masa kini, dan dia bukanlah menjadi satu bisnes ikut-ikutan. Sebab apa? Kebanyakan setelah saya berjumpa dengan ramai usahawan di luar sana, apabila saya buat program vendor, rupanya saya dapati kebanyakan produk kita terlalu mahal. Lepas tu label tidak mengikut spesifikasi apa customer nak. Kadang-kadang meniaga tu mereka lebih suka dengan meniaga shop sendiri. Lepas tu mereka lebih suka dengan mereka lebih harapkan sesuatu tu datang dengan mudah tanpa mereka mencuba. Bahawa pemasaran tu penting. Sebenarnya bila kita meniaga ni, business owner tu sendiri yang harus belajar tentang pemasaran, kena belajar jumpa tuan kedai, kena belajar jumpa supaya supaya tidak dipermainkan oleh salesman kita. Sebab kita tak tahu berapa ramai inari yang peniaga ataupun usahawan yang ada produk yang berkualiti tapi dia tak boleh nak pasarkan. Sebab apa? Sebab kerana inilah saya menyediakan platform supaya usahawan-usahawan boleh datang kat saya dan kita pasarkan masuk market kita. Dan dalam masa yang sama, usahawan juga kena belajar mengetahui kenapa ambil masa 5-6 bulan
supaya produk tu boleh diterima di pasaran, kena selalu buat promosi. Macam saya sendiri pun sampai hingga hari saya turun buat F2F. Saya buat face to face, saya turun jumpa market, saya memperkenalkan. Walaupun kat mana saya berada, saya akan pastikan produk saya dalam kereta dan saya akan jual pada customer tengah makan, tengah minum. Lepas tu saya akan mempromosikan. Itu cara paling cepat untuk kita dapat bajet marketing. Lepas tu pula apa yang saya nampak kat sini, kos pun masalah. Bila kita modal yang simple ataupun modal yang sedikit, kita harus pandai deal dengan tuan kedai dengan buat sistem bill to bill, bukan consignment. Sebab consignment kadang-kadang dia dah jadi over trading. Sebab tu apabila kita nak memastikan 14 hari payment tu datang balik kepada kita, sepatutnya kita harus pastikan bahawa servis tu datang setiap minggu. Ini tak, apabila macam saya sendiri pun terkena, apa yang berlaku pada saya bila vendor hantar produk kat saya terus hilang. Telefon tak nak. Lepas tu bila kita minta bajet marketing, tak ada bajet marketing. Jadi sepatutnya bajet marketing tu dia kena minimumkan. Dia kena minimumkan dengan mempromosikan dengan cara minimum cost lah. Ataupun dia kena bantu saya sama-sama turun jumpa tuan kedai untuk dapatkan cash flow. Tapi apabila kami dah sediakan platform tu, kebanyakan mereka tak nampak. Sebenarnya untuk kita kena ada orang tengah untuk memasarkan. Macam saya dah 13 tahun. Jadi apabila saya dah 13 tahun ni, maknanya cukup mudah mana vendor usahawan tu untuk datang dan dia tak perlu lagi nak tempuh selama 13 tahun tu jatuh bangun saya masuk kena buang kos yang agak tinggi. Lepas tu dia kena belajar dengan saya macam mana nak kawal kredit tu supaya income yang datang itu mereka dapat feedback balik. Mereka dapat balik income yang datang supaya mereka boleh rolling. Tapi macam saya beritahu dia, faktor harga pun bermainkan peranan yang penting juga. Kalau datang dengan saya 100 gram rempah tolak sampai RM15, siapa nak beli? Jadi sebab apa? Kerana kemudahan. Sebab apa? Usahawan tak nak belajar untuk beranikan diri, untuk buat volume. Jadi apabila tidak ada volume, maka kos akan tinggi. Dan apabila kos tu tinggi, maka nak jual di pasaran pun kita tak boleh bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Lepas tu sekarang ni masalah pasaran juga. Kita makin lama kita makin lihat produk kita punya macam contoh kedai runcit lah. Kedai runcit ni saya nampak apa yang berlaku dikuasai oleh bangsa asing. Contoh macam Aceh, Bangladesh. Kebanyakan masa zaman saya tahun 2007 dulu, saya dapati banyak kedai Melayu. Dan alhamdulillah sekarang ni banyak juga kedai Melayu yang buka. Tetapi selama tempoh 13 tahun tu, saya tengok sekarang ni kita dikuasai oleh bangsa-bangsa asing tu sendiri. Dan sehingga kan orang Melayu tu sendiri sanggup mengalibabakan lesen. Bila saya datang, sebab mereka tak support pun sebenarnya. Dan saya sendiri pun kadang-kadang bila saya masuk ke kedai tu kan, saya terpaksa bergaduh, terpaksa bertengkar bila nak bayar payment. Sebab apa? Sebab mereka tak nak bantu. Tapi macam seperti itu tadilah. Sebab tu usahawan tu kena bijak untuk memastikan dia kena follow up. Jadi alhamdulillah lah dengan tim saya yang cukup, kita bolehlah collect. Tapi lah kadang-kadang bila walaupun contoh 14 hari payment tu datang, kadang-kadang dia tarik sampai 2 bulan. 450. Wah, bil tu 450 je. Tapi nak bayar 450 tu kena tarik sampai 60 hari. Itu kedai runcit. Apatah lagi hantar pasar raya. Pasar raya ada opening account, lepas tu ada SKU yang agak mahal. Lepas tu belum apa-apa kita dah kena charge. Lepas tu harga kena bagi harga yang paling murah. Kadang-kadang sehingga harga kos tu tak menguntungkan langsung pun. Jadi kat situ kadang-kadang saya masih lagi menggunakan cara lama. Yang mana cara saya maknanya secara lama tu saya buat F2F. Lepas tu saya masih lagi turun ke padang buat marketing. Walaupun saya ada lebih kurang dalam 20 orang pekerja saya, tim marketing saya, alhamdulillah saya dapat memastikan bahawa kelangsungan pemasaran itu berjalan dengan lancar dan pastikan bahawa payment itu dapat dikejas mengikut waktu yang telah ditetapkan. Baik. Cuma apabila kita melihat sekarang ni trend, kadang-kadang orang mengikut trend apabila berniaga atau menjadi usahawan kerana ikut-ikutan. Apabila sesuatu produk itu dilihat mendapat sambutan, maka akan keluarlah usahawan lain yang akan meniru produk yang lebih kurang sama, cuma nama je berbeza. Jadi bagaimana nak memastikan supaya kita ada genuinity, keaslian produk itu supaya kita berbeza daripada yang lain. Dan yang penting saya rasa mungkin produk itu adalah produk yang lebih baik daripada yang ada di pasaran. Bagaimana? Okey, daripada sebab macam saya beritahu tadi, memang apabila keluar satu kopi, semua orang nak buat kopi. Sebab apa? Sebab bagi mereka mudah. Dan kita dapati apabila market itu meletup, semua orang nak ikut dan sehingga kan jadi satu lambakan. Tapi macam saya beritahu tadilah, sebab apa? Apabila market itu dijalankan, sebagai usahawan dia kena inovasikan. Kena inovasikan produk, kena buat satu benda yang tak ada. Dan dalam masa yang sama
kena mempengaruhkan direct sale. Maknanya supaya kita dapat memastikan bahawa produk itu dikenali. Dan ingat, nak bina pasaran bukan dalam masa 1 hari. Tak boleh. Dia kena ambil masa berbelas tahun. Dia kena ambil masa 30 tahun. Kan macam Adabi, Mak Siti, alhamdulillah satu company Melayu agak besar. Kan maknanya semua orang kenal. Kan dan dia pun ambil masa 30 tahun baru Siapa Yang Nari semua dia sebut-sebutan. Kan tapi Siapa Yang Nari pun macam saya baru 13 tahun, masih lagi menapak. Saya pun tengah belajar. Saya pun tengah mencari sesuatu yang baru yang mana saya nak bagi orang dekatkan di hati. Dan pastikan produk itu berkualiti dan selalu kita harus belajar usahawan ni sebagai satu business owner lah. Kena maknanya kalau you sebagai CEO pun kena jadikan everything officer lah. Kau kena buat apa saja. Kena memastikan kelangsungan bisnes tu berjalan dengan baik. Lepas tu kita bila sebagai bos kita selalu bagi peluang. Lepas tu kita kena pastikan bagi peluang pada staff, bagi motivate supaya staff kita jangan lari. Lepas tu dalam masa yang sama kita kena pastikan komitmen yang tinggi. Kena berani ambil risiko. Sebanyakkan usahawan kita dia masih lagi mengharapkan, contoh minta maaf saya mengharapkan sesuatu tapi tak nak berusaha mendapatkan sesuatu. Kan jadi di situ kadang-kadang kita susah. Sebab apa? Kerana mereka anggapan yang saya dapati nak berniaga kena lepas pencen. Ini kadang-kadang satu masalah. Kan? Lepas tu sian saya tengok kan. Bila saya buat seminar usahawan yang datang umur 50-60 dan tak ada berlapis. Tapi produk berkualiti. Jadi sebab tu tadi kita kena ubah sikap bahawa berniaga ini pun kena bermula daripada muda. Bukanlah selepas pencen baru nak bermula. Bukan pilihan kedua. Bukan pilihan, kena jadikan pilihan yang pertama. Dan kena beranilah, kena ada mentor, kena cari guru. Lepas tu kita kena bersikapkan kena ada committed. Dan saya berpegang fit formula saya yang mana berniaga ni pertama sekali dia kena feeling lah. Betul. Yang kedua dia kena ada attitude. Yang kedua dia kena ada intelligence, train yourself, train your people. Dan humanity. Itu adalah formula fit yang saya pegang hidup saya. 4 kali jatuh sebab saya sampai jalan kaki. Sampai pasal jual tu benda boleh kena tipu masa itu. Jadi alhamdulillah saya naik balik. Dan kita sebagai usahawan jangan peduli apa orang cakap. Kalau kena kritik ke kena dijatuhkan kita terpulang lah. Lantak yang betul fokus. Itu yang penting ya. Itu yang penting sebab itu dikatakan perniagaan ini ataupun 9 daripada 10 rezeki itu datang daripada perniagaan. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Muhammad Ridwan Safrizal kerana bersama kami untuk bercerita tentang motivasi dan juga dilema usahawan pada hari ini.